Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Seri Pahang, yang mana Negeri Sembilan berjaya untuk menang 3-0 hasil jaringan Gustavo Pinto dan juga Matthew Alves. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Negeri Sembilan menunjukkan aksi yang sangat menarik, performan yang sangat baik, manakala Seri Pahang masih lagi menunjukkan performan yang tidak menunjukkan apa-apa improvement berbanding game-game yang lepas. Kali terakhir Seri Pahang beraksi cemerlang adalah ketika seri dengan Johor Darul Takzim. Dan apa yang boleh kita belajar dari sini, apabila kita seri dengan sesebuah pasukan yang kuat seperti JDT, itu bukan adalah penanda aras untuk pasukan kita terus konsisten dalam setiap game. Sebab apa? Sebab dalam saingan liga, konsistensi itu adalah satu perkara yang penting. Bukan hanya perform satu game, lepas tu next game dah mula merudum. Jadi untuk Seri Pahang, mereka perlu bangkit dan mencari jalan penyelesaian untuk pasukan mereka sendiri. Sebab apa? Sebab import pun mereka dah tukar di half season. Takkanlah nak tunggu season depan pula baru nak perform lagi. So benda tu harus mencari, Christopher Gamel harus mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tidak konsisten Seri Pahang dalam setiap game. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah perkara yang boleh kita puji dan apakah perkara yang boleh kita belajar daripada pasukan Negeri Sembilan dari segi taktikal yang mereka lakukan pada perlawanan semalam, dan apakah peranan yang memang patut kita pujilah pada perlawanan semalam. Yang pertama yang boleh saya puji adalah hasil tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain Negeri Sembilan ke atas pemain Seri Pahang sewaktu pemain Seri Pahang cuba untuk build up daripada bawah ataupun di kawasan middle area, kawasan tengah, yang mana kita boleh tengok pemain Negeri Sembilan sering melakukan pressing awal ke atas pemain Seri Pahang yang menyebabkan pemain Seri Pahang gagal untuk absorb dengan tekanan tersebut ataupun menyerap tekanan tersebut, dan mereka akan diganggu oleh pemain Negeri Sembilan daripada melakukan build up. Hasil daripada gangguan ataupun pressing yang dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan, maka build up yang cuba dilakukan oleh Seri Pahang terbantut dan kebanyakannya pemain Seri Pahang banyak hilang bola di bahagian middle area akibat tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi memang boleh dikatakan pemain Negeri Sembilan selalu melakukan pressing ataupun tekanan kepada first ball yang cuba dilakukan oleh pemain Seri Pahang. Sebagai contohnya, kita ambil gol Yashir Pinto yang mana Seri Pahang cuba untuk build up daripada bawah, hantar bola ke tengah, tiba-tiba Saiful Rizwan berjaya melakukan tekanan dan interception ke atas bola, lalu Negeri Sembilan terus melakukan counter melalui Yashir Pinto dan menjaringkan gol kedua untuk pasukan Negeri Sembilan. Itu perkara pertama yang boleh kita puji tentang taktikal pasukan Negeri Sembilan. Perkara yang kedua, dalam formation 3-5-2 yang diguna pakai oleh pasukan Negeri Sembilan, peranan wingback mereka iaitu di bahagian kanan Cik Rashid dan di bahagian kiri Kai Jun sebelum ditukarkan oleh Zamri Pin, yang mana boleh saya katakan peranan dua wingback pasukan Negeri Sembilan ini pun memberi satu benda yang positif kepada skuad pasukan Negeri Sembilan, yang mana kita boleh tengok peranan Cik Rashid dan juga Kai Jones yang beraksi sebagai wingback telah memberikan support kepada bahagian serangan dengan menjadi winger di bahagian kanan, yang mana kita boleh tengok apabila Cik Rashid dan juga Kai Jones sering naik ke atas dan bertindak ofensif untuk membantu overlapping dan juga untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka iaitu Gustavo ataupun Matthew Alves. Dan yang paling penting, transisi ataupun transition yang dilakukan oleh Cik Rashid dan juga Kai Jones pada perlawanan ini juga agak cepat, yang mana kita boleh tengok apabila mereka naik daripada bertahan ke menyerang, mereka cepat untuk naik untuk support bahagian hadapan dengan buat overlapping, dengan crossing dan sebagainya. Dan ketika mereka di counter, pemain-pemain seperti Cik Rashid dan juga Kai Jones akan cepat untuk melakukan track back kembali kepada posisi asal mereka untuk membantu bahagian pertahanan dan juga menghalang gerakan counter yang cuba dilakukan oleh Seri Pahang di bahagian sayap, sama ada menggunakan Bakiuddin, Menu Hidalgo dan sebagainya. Jadi transisi wingback pasukan Negeri Sembilan ni memang sangat
sangat-sangat bagus daripada menyerang ke bertahan. Daripada bertahan ke menyerang, mereka sangat-sangat solid lah. Mereka menunjukkan satu transisi yang sangat cepat untuk melakukan track back, dan mereka aware dengan keadaan dalam padang yang mana mereka sedang menyerang dan yang mana ketika mereka sedang diserang. Itu yang kedua yang boleh saya katakan untuk pasukan Negeri Sembilan. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan ni adalah di bahagian tengah mereka, iaitu mereka hanya menggunakan single pivot ataupun seorang defensive midfielder sahaja, iaitu Saiful Rizwan, yang mana Saiful Rizwan akan bertindak deep ke bawah untuk membantu bahagian pertahanan yang sering menggunakan back 3, yang mana Saiful Rizwan dia tidaklah terlalu ofensif ke hadapan dan dia hanya perlu jaga kawasan middle area pasukan Negeri Sembilan daripada dicerobohi ataupun dikontrol oleh pasukan Seri Pahang punya midfield. Jadi Saiful Rizwan berjaya menunjukkan satu performance yang sangat baik sebagai defensive midfielder. Beliau berjaya untuk melakukan kerja-kerja kotor dan beliau berjaya untuk disrupt ataupun mengganggu build up ataupun ball position yang cuba dilakukan oleh Seri Pahang di bahagian tengah dengan sangat cemerlang, sehingga Seri Pahang tak boleh nak melakukan apa-apa movement di bahagian tengah untuk menyerang pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan ini. Itu yang saya suka tentang Saiful di bahagian tengah. Manakala untuk Yashir Pinto dan juga Omid Nazari, apa yang saya suka tentang kedua-dua player ni adalah peranan mereka yang bertindak lebih ofensif ke hadapan, sebab di belakang dah ada Saiful. Jadi Omid dan juga Yashir Pinto, mereka lebih bertindak kepada wide attacking midfielder, yang mana mereka akan selalu untuk backup wingback pasukan Negeri Sembilan, iaitu Omid backup kepada Kai Jones dan juga Pinto akan backup kepada Cik Rashid ketika Negeri Sembilan menyerang. Jadi apabila mereka menyerang, mereka akan bertindak untuk membantu bahagian wide area, ataupun ketika mereka menyerang di bahagian tengah, mereka akan lebih narrow, bermaksud mereka akan kecilkan area mereka, lebih tertumpu kepada bahagian tengah untuk mereka menyerang. Jadi peranan Omid dan juga Pinto yang boleh dikatakan bebas untuk membantu bahagian kanan dan Omid membantu bahagian kiri telah memberi kelebihan kepada bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan untuk ada variation of attacking, dan link up play antara bahagian winger, wingback dan juga bahagian striker pun akan terjamin. Sebab apa? Sebab ada dua player yang bertindak sebagai attacking midfielder dan kedua-dua player ni boleh bermain dengan wide area. So link up dengan bahagian serangan, Matthew Alves dan juga Gustavo pun akan jadi lagi better, dan link up dengan wingback seperti Cik Rashid dan juga Kai Jones pun akan jadi lagi better, yang memudahkan mereka untuk cipta gerakan-gerakan yang menarik, sama ada di bahagian tengah ataupun di bahagian sayap. Itu yang saya suka yang ketiga oleh pasukan Negeri Sembilan. Yang keempat yang saya suka tentang Negeri Sembilan adalah peranan Gustavo dan juga Matthew Alves, yang mana kedua-dua player ni adalah dua striker yang bagus di bahagian hadapan. Cumanya mereka kurang sikit daripada segi finisher, yang mana kita boleh tengok Gustavo ada situasi one on one dengan Samasa tetapi gagal skor. Tetapi kelebihan yang ada pada Gustavo dan juga Matthew Alves adalah daripada segi fizikal. Mereka ada fizikal yang sangat-sangat bagus untuk beat pertahanan Seri Pahang, dan mereka juga ada kualiti daripada segi speed dan juga ball control yang bagus. Kita boleh tengok Gustavo dan juga Matthew Alves banyak kali berjaya untuk penetrate barisan pertahanan Seri Pahang berdasarkan menggunakan fizikal mereka untuk body dan challenge first ball dan sebagainya, untuk memastikan yang mereka menang bola tersebut. Jadi itu adalah kelebihan untuk kedua-dua players striker Negeri Sembilan lah. Fizikal mereka memang solid, memang kita patut pujilah untuk perlawanan ini. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang Negeri Sembilan, selain daripada defensive line mereka ataupun back three mereka yang diketuai oleh Herod Golan, Nasrullah dan juga Kuzaimi PE, ketiga-tiga player ni memang sangat-sangat versatile di belakang, memastikan yang backline mereka sentiasa berdisiplin. Daripada segi involve untuk menyerang, Herod Golan dan juga Kuzaimi PE pun banyak untuk start the build up daripada bawah. Tetapi yang paling menarik tentang peranan daripada pertahanan pasukan Negeri Sembilan adalah daripada segi set pieces, yang mana kita tahu semalam Negeri Sembilan jaringkan 2 gol daripada set pieces, dan mereka mempunyai free kick specialist iaitu Kuzaimi PE. Yang mana Kuzaimi PE punya free kick ni, hantaran dia memang bagus, dan mereka akan gunakan dua striker di hadapan iaitu Gustavo dan juga Matthew Alves untuk menang bola daripada segi fizikal, dan mereka akan involve untuk letak Herod Golan juga dalam kotak penalti, sebab Herod Golan ada fizikal yang lebih baik, so dia akan menang untuk challenge the first ball ataupun hantaran yang dihantar oleh Kuzaimi PE. So Kuzaimi PE memang hantaran dia daripada corner, daripada free kick memang sangat-sangat solid, dan ada pula 3 player yang mempunyai fizikal yang besar iaitu Herod Golan,
Matthew Alves dan juga Gustavo. So senang untuk pemain-pemain Negeri Sembilan menang bola ketika mereka dapat set piece sama ada corner ataupun free kick. Benda ni lah yang menjadi advantage kepada pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam, selain daripada transisi yang bagus. Jadi itu untuk pasukan Negeri Sembilan lah. Dan untuk kekurangan yang masih mereka perlu perbaiki, mungkin mereka boleh create lagi creativity di bahagian tengah untuk penetrate melalui middle area, dan bagaimana mereka nak bina chemistry dan juga link up dengan baik antara Gustavo dan juga Matthew Alves ketika menyerang. Mereka perlu cari jalan lagi. Matthew Alves dan juga Gustavo boleh dijadikan sebagai orang kata apa, boleh bertindak untuk membuat larian-larian di belakang pertahanan, mencari position yang sesuai dan space yang banyak untuk diterima bola dan sebagainya. Dan yang paling penting, kena settle tentang bahagian penyudah lah, sebab banyak chances tapi tak disudahkan agak akan merugikan pasukan lah. Okey, itu yang perlu diperbaiki oleh Negeri Sembilan. Untuk Seri Pahang, pada perlawanan ni ada satu perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang adalah tentang Azam Aziz yang bertindak di bahagian tengah. Azam Aziz punya passing memang accurate, memang bagus. Kadang-kadang dia punya passing tu untuk menggerakkan tim memang sangat bagus. Beliau adalah general yang sangat baik di bahagian tengah. Tetapi apa yang saya nampak adalah teammate pasukan Azam gagal untuk catch up dengan play style dia. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Azam gagal difahami, dan juga movement daripada pasukan Seri Pahang agak terlalu statik dan tidak terlalu banyak bergerak untuk menerima umpanan daripada Azam Aziz. Walaupun boleh dikatakan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Azam Aziz sangat-sangat bagus, tetapi daripada segi movement, pemain-pemain pemain-pemain Seri Pahang gagal untuk baca pergerakan dan juga hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh Azam Aziz. Kesian dekat Azam Aziz. Jadi untuk Azam Aziz, kalau ada peluang, mainlah masuk tim yang lagi hebat. Gurau je, gurau. Okey, kita masuk tentang kelemahan. Untuk kelemahan semalam, boleh saya katakan yang pertama, Seri Pahang memang mereka agak tertekan apabila build up mereka berjaya untuk dipatahkan dengan mudah hasil pressing yang dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan. Mereka gagal untuk keluar daripada kepompong tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain Negeri Sembilan. Mereka gagal untuk absorb tekanan tersebut untuk menyerap, dan mereka lambat untuk settle down. So memang game semalam memang Seri Pahang tak boleh nak buat apa sebab tu. Dan untuk defending pun mereka boleh dikatakan agak terlalu kritikal, terutamanya dalam situasi set pieces. Mereka tak boleh nak challenge pemain-pemain yang tinggi seperti Matthew Alves, seperti Herik Gulon, seperti Gustavo dan sebagainya. Itu pun menjadi kelemahan. Dan untuk attacking, memang boleh dikatakan game ni Steven Rodriguez tidak function langsung. Mereka tak boleh nak link up dengan baik untuk cari Steven sebab bahagian tengah mati, dan Steven punya off ball movement pun agak kurang. Hanya yang bergerak untuk Seri Pahang yang saya nampak adalah Azhar, Azam dan juga Bakiuddin. Tiga-tiga player ni memang hidup. Hidalgo pun agak tenggelam semalam sebab dijaga dengan rapi oleh Cik Rashid dan juga Nasrullah di bahagian kanan. Memang tak banyak bergerak. So memang semalam Seri Pahang tak memberi apa-apa import kepada game, dan memang Negeri Sembilan lebih menguasai perlawanan dan lebih banyak menyerang. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.